Hai guys, selamat pagi. Apa kabar anak-anak murid cikgu? Okey, bertemu lagi kita di dalam YouTube channel cikgu. Jangan lupa subscribe dan share. Okey, channel cikgu Liana Maliki, dan boleh buka Facebook dan follow page cikgu di Cikgu Lina Science School Sayang. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran minggu yang ketiga kalau tak silap cikgu untuk PDPR, iaitu pembelajaran dan pengajaran di rumah. Cikgu harap kamu masih lagi bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita. Okey, jadi bertemu kita di dalam Sains tahun 4 semakan KSSR 2017. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini ialah gerak balas manusia. Ya, kita belajar tentang manusia. Kita ini adalah manusia. Manusia adalah benda hidup. Apakah benda hidup? Bergerak, bernafas, okey, dia. Okey. Jadi kita lihat, okey, kriteria kejayaan dan objektif kita pada hari ini. Yang pertama adalah menamakan 5 organ deria manusia. Okey, yang kedua, menyatakan jenis gerak balas apabila manusia menerima rangsangan. Dan yang ketiga, menyatakan kepentingan gerak balas kepada manusia. Jadi, latihan yang akan cikgu berikan berkaitan dengan kriteria kejayaan kita. Cikgu harap nanti pada akhir video ini setelah kamu menonton, kamu dapat menyiapkan latihan yang diberikan. Sekiranya ada masalah, boleh berhubung terus dengan cikgu melalui WhatsApp ataupun boleh call cikgu ya. Okey, jangan risau. Jom teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Rangsangan. Apakah yang dimaksudkan dengan rangsangan? Iaitu perubahan keadaan persekitaran. Manakala gerak balas pula adalah tindakan yang dilakukan terhadap rangsangan. Cikgu akan bagi contoh. Okey, kita lihat dahulu rangsangan bagaimanakah yang diterima oleh manusia. Yang pertama adalah rangsangan cahaya, okey, rangsangan bau, rangsangan bunyi, rangsangan rasa, dan juga rangsangan sentuhan. Ini adalah 5 perkara yang boleh merangsang deria kita. Okey, kita pula contoh situasi yang pertama. Okey, kamu lihat pada gambar. Apa yang dapat kamu perhatikan di dalam gambar? Okey, tangan terangkat apabila tersentuh periuk panas. Pernah tak kamu tersentuh periuk yang panas? Cikgu rasa bagi murid yang membantu ibu di dapur mungkin pernah, okey, ataupun terpegang cawan yang panas. Okey. Jadi cikgu minta kamu berhati-hati ya. Kamu boleh cuba juga nanti kamu tuang air panas ke dalam cawan dan cuba pegang cawan itu tanpa memegang gagang dia. Okey, kita lihat apakah rangsangan kita di sini. Rangsangan kita adalah tersentuh periuk panas. Jadi gerak balas kita, apa yang manusia akan lakukan? Kita akan angkat tangan kita. Tersebut tangan terangkat. Okey, ini adalah situasi 1. Kita lihat situasi yang kedua. Okey, pernah dengar bunyi petir ataupun guruh? Okey, jadi biasanya kita terkejut apabila terdengar bunyi petir. Siapa pernah dengar? Cikgu pun kadang-kadang terkejut. Okey, kita lihat. Rangsangannya adalah bunyi petir. Gerak balas kita adalah terkejut dan menutup telinga ataupun ada yang menjerit. Okey. Jadi organ deria kita ada 5, iaitu yang pertama mata, yang kedua lidah, yang ketiga
kulit. Yang keempat, telinga. Dan yang kelima, hidung. Jadi ini adalah 5 organ deria kita yang mengesan gerak balas. Okey, mata kita ini akan melihat cahaya. Biasanya mata kita ianya akan bergerak balas terhadap cahaya. Lidah kita pula akan merasa sama ada masin, tawar, pedas ataupun manis, dan juga pahit. Kulit kita pula, ianya bergerak balas terhadap sentuhan. Kita boleh menyentuh benda yang sejuk, menyentuh benda yang tajam, menyentuh objek yang panas. Kemudian hidung kita pula, atau kita pergi ke telinga dahulu. Telinga kita ini mendengar bunyi yang kuat, bunyi yang lembut, bunyi anjing. Kita terus lari kan. Dan akhir sekali kita ada hidung untuk menghidu bau yang wangi atau busuk, atau bau yang kurang menyenangkan, ataupun bau yang menyebabkan perut kita berbunyi. Mak kita goreng ayam kan, dari jauh dan kita boleh hidu bau tu dengan menggunakan hidung. Jom kita lihat aktiviti bercetak, iaitu lembaran yang cikgu berikan kepada kamu pada hari Isnin. Kamu boleh ambil latihan itu. Kemudian kamu ambil buku teks dan buka muka surat 45. Aktiviti yang sama ya. Cikgu dah siap type untuk kamu dan kamu cuma lengkapkan. Jadi cikgu bantu kamu untuk menjawab latihan ini dengan memberikan beberapa contoh. Mari kita lihat. Stesen A, balut ais dengan tuala kecil, kemudian letak di leher kamu. Jadi kita hendak melihat rangsangan dan juga gerak balas. Itu yang akan kita isi ke dalam jadual latihan kamu. Jadi rangsangan kita di sini ialah ais yang sejuk. Manakala gerak balas, badan menggigil. Itu yang pertama. Kita lihat contoh ataupun stesen yang kedua. Stesen B. Rasa air kopi tanpa gula. Pernah tak kamu buat rasa air kopi tanpa gula? Jadi rangsangannya adalah air kopi yang tawar. Dan gerak balas kita biasanya riak muka menunjukkan air tidak sedap. Jadi untuk ini cikgu minta kamu cuba lengkapkan jawapan bagi stesen C, stesen D dan juga stesen E. Stesen C kita suluh lampu ke arah mata. Kamu boleh cuba pada diri kamu sendiri, tapi berhati-hati. Kemudian hidup bau belacan. Dan yang terakhir, tiup whistle kuat pada telinga. Kamu cuba jawab, dan jika ada masalah boleh minta bantuan cikgu. Tetapi kalau boleh, jawab dahulu, kemudian ambil gambar dan hantar kepada cikgu supaya cikgu boleh bantu kamu untuk meningkatkan kefahaman kamu. Jadi kenapa pentingnya gerak balas ini kepada manusia? Gerak balas ini penting kepada manusia. Kamu lihat ketiga-tiga gambar ini. Jadi yang pertama, supaya kita dapat menyelamatkan diri dari bahaya. Contoh gambar tadi, kita melintas jalan tapi kita tak sedar ada kereta yang sedang laju. Jadi kereta itu akan membunyikan horn dan kita akan lari cepat-cepat biasanya. Ini dapat menyelamatkan diri kita daripada bahaya. Contoh lainnya, bunyi anjing. Dengar saja bunyi anjing, kita pun lari sebab kita tahu apabila ada bunyi anjing, itu adalah amaran bahaya. Yang keduanya, untuk mengelakkan kecederaan ataupun bencana.
Okey, contoh mak kamu masak di dapur tapi lupa tutup api gas tu. Hidung kita akan menghidu bau busuk. Jadi deria hidung kita akan menerima rangsangan bau busuk. Manakala gerak balas kita, kita terus menyelamatkan diri ya. Kita pergi ke dapur, sama ada tutup api. Kalau sudah terbakar, kita kena ambil alat pemadam api untuk memadamkan api. Cikgu harap di rumah panjang kamu ataupun di rumah kamu ada alat pemadam api sekurang-kurangnya. Okey, dan yang ketiga, mendapatkan maklumat dan berkomunikasi. Okey, dengan adanya bau, contoh kamu cium hidung bau wangi. Jadi kamu kalau penjual, kita boleh bagi tahu, oh yang ini baunya wangi. Boleh beli. Kita boleh memberikan maklumat ataupun semasa memandu, ayah kamu memandu di bandar, terdengar bunyi ambulan dari jauh. Jadi ayah kamu mungkin terus membawa kereta ke tepi untuk memberi laluan kepada ambulans. Jadi ini adalah 3 kepentingan gerak balas. Okey, jadi kamu boleh catat, ambil masa, okey, ataupun lihat buku teks. Okey, kalau kamu nak lebih lanjut, kamu boleh buat carian ataupun Google lah maklumat tambahan. Jadi tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Gerak balas manusia ini boleh jadi perlahan. Okey, kalau kita mengambil benda yang terlarang ataupun membuat aktiviti yang melambatkan sistem saraf badan kita. Okey, yang pertama, jangan. Ini semua jangan diambil. Yang pertama, minum minuman yang beralkohol ataupun arak. Alkohol ini maksudnya minuman yang memabukkan. Okey. Yang kedua, jangan menghidup gas. Dan yang ketiga, jangan menyalahgunakan dada. Sekiranya ketiga-tiga benda ini dilakukan, ianya akan mengganggu gerak balas kita manusia terhadap rangsangan. Jadi ianya akan melambatkan gerak balas manusia terhadap rangsangan yang diterima dan menyebabkan kita mungkin tercedera. Contoh, cikgu bagi orang yang mabuk membawa motosikal. Pada waktu kemalangan, orang yang mabuk ini dia tak akan rasa sakit. Dia tidak tahu bahaya. Sebab apa? Minuman beralkohol ini telah melambatkan sistem rangsangan di dalam badan dia. Jadi, orang yang mabuk ini dia tak terasa sakit. Ini membahayakan. Jadi ini sahaja maklumat berkaitan dengan tajuk gerak balas manusia. Cikgu harap kamu teruskan belajar, jangan berputus asa. Ya, apa-apa masalah boleh terus WhatsApp kepada cikgu. Dan jangan lupa lengkapkan latihan yang diberikan. Dan juga latihan kali ini sama ada cikgu akan buat Google Form ataupun live worksheet. Nanti kamu tengoklah link ataupun pautan yang diberikan di dalam WhatsApp. Ini sahaja dulu daripada cikgu. Jangan malas guys, teruskan belajar. Semoga apa yang kamu usahakan akan mendatangkan kebaikan.